tiba-tiba ada kabus tebal yang muncul dari atas kereta, disusuli juga dengan suara yang bising dan nyaring. Pada masa itu, mereka pun cepat-cepat untuk masuk semula ke dalam kereta, kunci kereta dan juga menutup muka masing-masing kerana tak sanggup lagi untuk melihat apa yang ada di luar. Dan ketika itu juga mereka merasakan yang kereta mereka digoyang dengan kuat, dengan laju. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel SH Studio. Seram tapi santai. Seperti biasa anda bersama saya Samsul Hanif, dan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah seram yang dialami oleh Amarul dan bersama dengan dua orang sahabatnya, yang mana mereka melalui peristiwa seram, peristiwa ngeri ketika mana mereka pulang ke kampung halaman Amarul yang terletak di Kota Baru. Perjalanan mereka dari KL ke Kota Baru melalui saat-saat sukar, saat-saat yang menyeramkan apabila mereka melalui sebuah jalan pintas. Sebelum kita meneruskan penceritaan, saya mohon anda menekan butang subscribe serta menekan butang loceng. Bagi anda yang sudah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amarul ni seorang doktor di sebuah hospital kerajaan, dan menjadi tradisi keluarga Amarul apabila setiap kali hendak menyambut awal Ramadan, mereka akan balik ke kampung untuk meraihkan ataupun untuk menyambut awal Ramadan bersama-sama keluarga, bersama-sama berterawih, bersama-sama bersahur dan sebagainya. Jadi pada suatu hari dia menyampaikan hasrat untuk balik ke kampung ini kepada dua orang rakannya. Dan dua orang rakan dia ni orang KL. Dua orang ni berasa nak mencubalah suasana berpuasa di kampung. Jadi mereka berdua ni sangat-sangat teruja. Maklumlah orang KL baru first time nak merasai suasana menyambut Ramadan di kampung. Kampung Amarul terletak di KB ataupun Kota Baru. Jadi mereka bertiga ni berpakat, bersetuju untuk bergile-gile memandu semasa dalam perjalanan dari KL ke Kota Baru. Dua orang rakan Amarul ni pun bersetuju kerana mereka ingin menikmati pemandangan kampung, hutan dan sebagainya sebelum sampai ke kampung Amarul. Jadi bagi mereka rasa sangat-sangat teruja lah. Biasanya Amarul ni dia tak naik kereta, dia akan naik kapal terbang kerana ianya lebih menjimatkan masa. Lagipun tiket kapal terbang masa tu tidaklah terlalu mahal. Sebelum mereka memulakan perjalanan, ayah Amarul ni ada call lah, ada membuat panggilan kepada Amarul dan berpesan agar tidak terlalu rushing lah. Jadi menurut Amarul, perjalanan dari KL ke Kota Baru kebiasaannya mengambil masa selama 6 ke 7 jam. Itu pun bergantung juga kepada tahap pemanduan seseorang. Dan kebiasaannya Amarul kata dia mengambil masa 6 jam untuk sampai ke kampung halamannya di Kota Baru. Hari yang ditunggu telah pun tiba. Jadi mereka bertiga pun bertolaklah daripada KL selepas waktu asar.
Dan selepas 3 jam selepas itu, mereka pun melepasilah daerah Bentong dan Raub. Pada masa tu, Amarul melihat kawan dia 2 orang ni dah mulai bosan dah. Maklumlah orang KL tak pernah melalui perjalanan yang sepanjang ini. Selepas itu, Amarul mengambil keputusan untuk berhenti di Raub untuk menunaikan solat maghrib. Kalau diikutkan perjalanan mereka untuk ke KB masih lagi agak jauh. Masa ni lah tiba-tiba terdetik ataupun datanglah idea daripada kepala Amarul ni. Dia nak melalui jalan pintas untuk sampai ke Gua Musang. Masa ni dia nak melalui jalan-jalan kampung dan jalan-jalan Felda. Kononnya untuk menjimatkan masa ataupun nak supaya cepat sampai. Amarul kata dia pun tak tahu jalan ni sebenarnya, tapi dia nak mencuba memandangkan ada peneman 2 orang ni. Jadi dia tak rasa takut sangatlah. Jadi Amarul pun meneruskan perjalanan dan mengikut idea dia sendiri tadi untuk melalui jalan-jalan kampung, jalan-jalan Felda. Tetapi malangnya jam 10 malam pun mereka masih lagi di jalan kampung tersebut. Kalau ikut perkiraan, jam 10 malam mereka dah boleh sampai di Kota Baru ataupun setidak-tidaknya sudah sampai di Kuala Krai. Jadi mereka bertiga dapat rasakan yang mereka sebenarnya melalui jalan yang sama. Pusing sana pusing sini pun menemui jalan yang sama, seolah-olah tempat yang sama saja. Jalan yang mereka lalui itu jalan yang gelap gelita, yang ada di kiri kanan mereka hanyalah pokok-pokok yang besar serta hutan tebal. Jantung mereka masa tu tak payah cakap lah, memang berdegup dengan kencang dengan lajunya. Jadi untuk menenangkan perasaan mereka bertiga, Amarul memasang bacaan ayat suci Al-Quran di kereta mereka. Tetapi apa yang mereka fikirkan tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba sahaja kereta mereka berhenti secara mengejut. Apabila kereta mereka berhenti secara mengejut dan tiba-tiba lampu juga terpadam, jadi mereka dalam kegelapan. Masa itulah Amarul mencari-cari sesuatu di dalam kereta. Akhirnya dia terjumpalah lampu suluh. Nasib baik ada lampu suluh. Jadi dalam keadaan gelap macam tu, mereka pun keluar untuk cek enjin kereta. Dalam mereka cuba untuk memeriksa enjin kereta, tiba-tiba ada kabus tebal yang muncul dari atas kereta, disusuli juga dengan suara yang bising dan nyaring. Pada masa itu mereka pun cepat-cepat untuk masuk semula ke dalam kereta, kunci kereta dan juga menutup muka masing-masing kerana tak sanggup lagi untuk melihat apa yang ada di luar. Dan ketika itu juga mereka merasakan yang kereta mereka digoyang dengan kuat, dengan laju. Jadi dalam keadaan tersebut mereka dah tak tahu nak buat apa. Jadi mereka pun melaungkan azan dengan sekuat-kuat hati. Tetapi ianya mengambil masa sehingga 30 minit. Selepas 30 minit barulah keadaan itu menjadi tenang. Walaupun keadaan kembali tenang, tetapi kereta mereka ni masih belum dapat di start, belum dapat hidup. Maksudnya kereta mereka memang rosak. Dalam keadaan itu mereka bertiga pun keletihan, sehinggalah mereka bertiga tertidur. Jadi mereka tertidur sehinggalah terdengar sayup-sayup bunyi azan subuh. Masa tu baru mereka bertiga tersedar daripada tidur. Rupa-rupanya hari pun sudah siang. Tetapi masalahnya mereka tidak tahu di mana lokasi mereka sekarang. Lebih kurang 2 jam selepas itu, tiba-tiba adalah motosikal yang lalu. Motosikal itu ditunggang oleh seorang pakcik lah. Jadi mereka pun mendapatkan bantuan daripada pakcik tersebut. Masa tu pakcik tersebut memberitahu mereka semua yang mereka ni sebenarnya sedang berada di tengah-tengah hutan Gua Musang. Masa tu mereka pun ceritalah pada pakcik tersebut, dan pakcik tersebut hanya menggeleng-gelengkan kepala mendengar cerita mereka bertiga. Jadi pakcik ni pun tolonglah mereka bertiga memanggil mekanik yang berdekatan untuk memeriksa dan membaiki kereta mereka.
Jadi selepas selesai semuanya, mereka pun mengucapkan terima kasih kepada pakcik tersebut dan mereka bertiga meneruskan perjalanan menuju ke Kota Baru. Jadi Amarul dan kawan-kawan dia pun sampailah di kampung halamannya pada pukul 10 pagi. Maksudnya mereka mengambil masa 13 jam. Satu rekod yang tak pernah dilalui oleh Amarul sendiri. Rupa-rupanya ayah Amarul ni sebenarnya sudah mencari Amarul dari malam tadi lagi, selepas Amarul gagal dihubungi sebab takut apa-apa terjadi kepada Amarul. Tapi alhamdulillah, nasib baik mereka bertiga selamat sampai. Sebenarnya jalan yang beliau lalui itu adalah jalan yang agak keras dan tidak ramai yang berani melalui jalan itu, terutamanya pada waktu tengah malam. Dan kalau diikutkan cerita, di situ juga dikatakan jalan ataupun ada perkampungan orang bunian. Sama ada cerita itu betul atau tidak, wallahu a'lam. Itu cakap-cakap orang sahaja. Sejak insiden itu, Amarul dah tak berani lagi lah untuk memandu balik kampung di waktu malam. Jadi beliau jika nak memandu balik kampung, beliau akan memutuskan untuk membalik kampung selepas daripada subuh ataupun memandu di waktu siang hari sahaja. Dan satu lagi, beliau tidak akan melalui jalan-jalan pintas sesuka hati. Jadi menurut dia, ini adalah satu perjalanan yang cukup panjang. Maksudnya dah pecah rekod dia sendiri. Okey, jadi cerita ini tamat di sini. Semoga cerita ini memberi manfaat. Ada pengajaran baik kita sama-sama dapat ambil. Dan terima kasih kerana anda sudi menonton video ini. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Jangan lupa dulu subscribe ya. Subscribe serta tekan butang loceng. Jadi saya mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.